A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita dan juga mengampunkan kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan menerima semua amal ibadah kita, baik yang kecil ataupun yang besar. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kita taufik dan hidayahnya, dan membimbing kita, memelihara kita sehingga kita di bawah naungan, senantiasa kita di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan penuh keridaan dari Allah taala, kelak di yaumil mahsyar juga mudah-mudahan kita dikumpulkan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan kita juga dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan kita membaca dan berzikir dan berselawat, dengan kita membaca Ratib al-Atas yang disusun oleh Sayyid al-Imam Al-Qutub al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas. Wa ala hadhihi an-niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم معلوم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الأحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم معلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس، وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن الظاهر باطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا أولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، وعلى اللطف والعافية، وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموتى دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد بك ويا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada minggu yang lalu kita telah sama-sama mempelajari pengajian tafsir kita masih dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-190 hingga ke-191 hingga ke-192. Maka hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-193 dan hinggalah ke ayat yang ke-194 dan seterusnya insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambung daripada ayat 192 yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Maka sekiranya mereka berhenti, iaitu orang-orang yang telah pun dijelaskan pada ayat sebelumnya, ya, berhenti mengganggu orang Islam, mengganggu agama Islam, ya. Kalau mereka stop, mereka berhenti walaupun mereka berada di dalam tanah haram, ya, walaupun mereka berada di tanah haram, Masjidil Haram, maka bagaimana diperjelaskan oleh Allah Taala? Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu Ghafurur Rahim. Ini adalah dia ajaran agama Islam, ya. Wallahu Ghafurur Rahim berarti apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka walaupun mereka itu mengganggu umat Islam, walaupun sampai ada perintah Allah Ta'ala boleh perangi mereka, boleh bunuh mereka, tapi kalau mereka tidak mengganggu lagi, okey. Berarti apa? Kita pun stop lah. Tak perlulah untuk kita meneruskan untuk berperang dengan mereka ataupun membunuh mereka. Ya, dan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Ghafur, ya, Maha apa? Maha Maha Pengampun, Rahim lagi Maha Penyayang, maka kita pun perlu ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maafkan mereka, ya. Maafkan mereka. Jangan lagi kita perangi mereka, jangan lagi kita bermusuh-musuhan dengan mereka. Baik. Sekarang kita masuk pula pada ayat yang ke-193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ diperjelaskan, dan perangilah mereka, ya. وَقَاتِلُوهُمْ, dan perangilah mereka, ya. Perangilah mereka hingga tidak ada berlaku fitnah. Ya, hingga tidak ada berlaku fitnah. Bagaimana maksud perangi mereka ni para jemaah sekalian? Diperjelaskan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala maksudnya apabila kamu mendapati, ya, apabila kamu mendapati yang mereka itu masih lagi melakukan melakukan gangguan terhadap umat Islam, maka perangilah mereka. Itu pun kalau diketemukan, ya. Sebab maksud waqatiluhum hatta la takun tujad maksudnya, ya. Apa, ya, itu dalam bahasa Arab lah, ya. Maksudnya waqatiluhum hatta la takun, dan perangilah mereka hingga tidak ada. Ya, maksudnya apa? Hingga tidak ada. Perangilah mereka kalau kamu menemukan mereka membuat demikian. Apa yang dilakukan oleh mereka? Allah Ta'ala jelaskan sejelas-jelasnya. Allah Ta'ala memperjelaskan fitnatun, kata Allah Ta'ala. Fitnatun di sini, apa maksud fitnatun? Iaitu terjadi fitnah. Fitnah yang dimaksudkan adalah apa? Adalah perbuatan syirik. Perbuatan yang boleh, perbuatan syirik seperti apa kita faham, iaitu menduakan Allah Ta'ala. Ataupun lebih tepat lagi, iaitu merosakkan agama Islam, mengganggu akidah umat Islam, mengganggu ajaran agama Islam, mengganggu umat Islam yang mau beribadah. Itu maksud dia fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi
Memperjelaskan bagaimana? Memperjelaskan wa yakunad dinu lillah, dan jadikanlah agama itu untuk Allah. Jadikanlah agama itu untuk Allah. Ya, jadikanlah agama, maksud agama apa? Agama mengajar kita untuk beribadah. Agama mengajar kita untuk berkelakuan baik. Agama mengajar kita untuk kita selalu bersopan santun. Agama selalu mengajar kita agar kita patuh dan taat kepada undang-undang. Tu dia. Itulah maksud daripada apa? Wa yakunad din, dan ada pun agama Allah Taala ini. Ya. Lillahi, iaitu lillahi, ya, agama Allah Subhanahu Wa Taala ini memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, iaitu agama itu adalah milik Allah. Ya, milik Allah, dan jadikanlah agama itu untuk Allah. Itu maksudnya wa yakunad dinu lillah. Ya, jadi jadikanlah agama itu milik Allah. Milik Allah di sini bagaimana? Agama mengajarkan kepada kita untuk kita menyembah Allah yang esa, tunggal. Dan juga agama mengajar kita untuk apa? Untuk menerima semua ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Itu dia. Sebab itu sesuai juga kalau kita sebut demikian, berarti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti apa? Kita ini bersaksi, mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Berarti apa? Perlu patuh pada Allah Ta'ala, perlu taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran perlu kita ikut sebagai, ya, sebagai apa? Pedoman untuk kita meneruskan kehidupan kita yang mana kehidupan kita ini yang tak seberapa, ya. Kerana apa? Sebentar lagi kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Dan bila kita lihat lagi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kita mengaku bersaksi bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti mengaku bersaksi Muhammad utusan Allah maksudnya apa? Apa saja yang dia datangkan, apa saja yang Nabi SAW jelaskan, maka kita patuh. Apa sahaja yang Nabi SAW jelaskan, baik Nabi SAW jelaskan secara terang-terangan ataupun Nabi SAW jelaskan secara samar, tak jelas, patut kita patuh. Dan kita, Allah Ta'ala ciptakan manusia tu ada apa? Ada akal. Gunakan akalnya. Ya, seperti sering saya mengatakan, kalau kita tak dapat memahami Al-Quran, maka buka hadis. Kalau tak faham, kalau hadis pun kita tak dapat untuk memahaminya, maka apa? Maka lihatlah daripada keterangan-keterangan para alim ulama yang disebut dengan ijma' dan qiyas. Ya, maka bagaimana para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti kalau kita tak tahu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang ahli zikir. Ahli zikir di sini adalah apa? Adalah orang para alim ulama yang faham betul apa yang dimaksudkan Al-Quran, apa yang dimaksudkan hadis Nabi SAW. Walaupun itu ada percangkahan ataupun ada perbezaan pendapat-pendapat di antara para alim ulama, kita jangan main hakim sendiri. Kita jangan cuba-cuba untuk memahaminya sendiri. Sebab apa? Kita tidak sampai kepada level ulama. Kita tidak sampai kepada level Imam Syafi'i. Kita tak sampai seperti levelnya para sahabat. Apatah lagi apa? Martabat dan magamnya Rasulullah SAW. Pasti apa? Pasti kita tak sampai, para jemaah sekalian. Begitulah dia. Ya, begitulah dia. Baik. Kita teruskan lagi ayat yang ke-193 ini. Fa inin tahau, kata Allah Ta'ala. Fa inin tahau. Ya, maka apabila mereka itu berhenti, mereka dah stop, sudah tidak mengganggu lagi. Ya, mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Ya, mereka tidak melakukan perkara-perkara yang melampaui batas. Fala udwana illa ala zalimin. Ya, maka tidak ada permusuhan. Fala udwan, kata Allah Ta'ala. Maka tidak ada permusuhan. Ya, permusuhan di sini apa? Maka maksud permusuhan, maka
maka sudah tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan saling antara kedua kelompok ini, iaitu orang yang menegakkan agama Islam dan orang yang orang yang mengganggu umat Islam. Berarti sudah tak boleh lagi bermusuh-musuhan. Itu maksudnya fala udwan. Kecuali boleh kita bermusuhan. Maksud musuh di sini iaitu kita boleh perang dengan dia. Dengan illa ala zalimin. Pada akhir ayat yang ke-193 ini Allah memperjelaskan illa ala zalimin, ya, maka tidaklah ada permusuhan melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Tengok para jemaah sekalian, ya, orang-orang yang zalim. Di sini pun kita kena faham para jemaah sekalian, ya. Kita kena faham, ya. Orang yang zalim tu bagaimana? Ya. Bagaimana? Ya. Orang yang zalim yang disebutkan di sini ialah mereka sudah mereka sudah tidak melakukan lagi perkara-perkara. Lebih tepat lagi tafsirnya, kalau kita lihat di dalam kitab tafsir pelita Al-Quran, diperjelaskan maka tidaklah harus mereka diperangi lagi, kerana Islam tidak memusuhi sesiapa melainkan orang yang berlaku zalim dan aniaya. Berarti kita orang Islam perlu mempertahankan maksud perang, dan dari awal daripada ayat 190 sampailah ke ayat yang ke-193 ini, maksud perang di sini, ya, maksud bunuh di sini, ya, Allah Ta'ala memperjelaskan, iaitu kita mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksud kita menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dijelaskan di dalam bahasa Arab, li'a'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakadha, begitu dia para jemaah sekalian. Bukannya kita perang seperti mana yang diperjelaskan sekarang. Perang zaman sekarang bagaimana para jemaah sekalian? Minta maaf lah, ya. Perang zaman sekarang haram hukumnya, berdosa. Kenapa saya mengatakan berdosa? Sebab perang zaman sekarang dengan nafsu. Perang zaman sekarang hanya mau menegakkan pendapatnya sendiri, hanya kepentingan pribadi. Contoh seperti dia tak suka dengan seseorang, ya, tidak dia tak suka dengan seseorang, maka tak boleh dia taruh bom dekat badan, dia pergi shopping center, tahu-tahu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, bom meletup. Akhirnya dia jelaskan inilah mati syahid yang paling bagus. Ini bukan mati syahid, ya. Ini bukan mati syahid para jemaah sekalian, tapi ini mati konyol. Mati katak ni para jemaah sekalian, tak boleh. Ya, dalam agama Islam kita tak boleh bunuh diri, haram hukumnya para jemaah sekalian, ya. Haram hukumnya bunuh diri, tak boleh. Sampai-sampai kalau kita belajar fikir para jemaah sekalian, diajarkan di dalam kitab-kitab fikir bahawasanya apabila kita sedang bersembahyang, tahu-tahu kita lihat ada orang nak bunuh diri, diperjelaskan kita wajib tangkap orang tu supaya orang tu tak bunuh diri. Habis kita ni macam mana sembahyang kita? Ya, sembahyang kita nanti bila orang tu dah aman, kita ulang balik sembahyang kita. Oh, tak apalah ustaz, dia kalau nak bunuh dirilah. Dia nak matilah. Saya yang penting saya sembahyang. Tak boleh para jemaah sekalian. Lihat, ya. Kalau dah sampai tahap begitu pun, tapi kalau ada orang-orang yang cuba untuk melaksanakan perkara-perkara yang seperti tadi saya jelaskan, maka bagaimana para jemaah sekalian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah dia. Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita teruskan pada ayat yang ke-194 para jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa maksudnya ayat yang ke-194? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyyahril haram wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Apa maksudnya? Bulan haram dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas. Dan pada perkara yang dihormati itu ada qisasnya. Faman i'tada. Oleh itu, maka barang siapa yang apa? Faman i'tada alaikum. Maka barang siapa di antara kamu yang menceroboh, ya, yang menceroboh, fa'tadau faman i'tada alaikum fa'tadau alaih, ya. Oleh itu, maka siapa yang menceroboh kamu, maka balas cerobohannya itu seperti mana yang mereka mencerobohi kamu. Oh, ni macam mana ni? Nanti kita tengok tafsir dia macam mana para jemaah sekalian, ya. Kita kena tengok tafsir dia. Senang saja tafsirnya ini, insya-Allah, ya. Senang saja. Tapi kita kena faham betul-betul, ya. Jangan sampai nanti jadi fahaman yang keliru, nanti susah nanti. Fa'tadau alaihi bimithli ma'tada alaikum. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kamu semua, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya ni para jemaah sekalian? Dia masih ada hubung kait dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Diperjelaskan, ya. Mari, kalau kita nak tahu apa yang dijelas, apa maksud daripada tafsir ni, kita kena baca ini kitab tafsir ni, ya, baru kita boleh faham. Baik, mari kita baca para jemaah sekalian. Kaum musyrikin telah menghalang Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya. Maka dengan ayat ini Allah telah mengizinkan mereka keluar pada bulan haram itu, kalaupun berlaku peperangan, hanyalah sebagai tindak balas terhadap mereka. Dan perkara-perkara yang dihormati itu ada balasan dan setimpal dengannya. Ini kerana mereka telah menghalang kamu melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Itu dia para jemaah sekalian, ya. Kalau para jemaah mengikuti, ya, kuliah tafsir kita pada minggu lalu, telah pun saya jelaskan, ya, berkenaan tentang apabila Nabi SAW bersama umat Islam, ya, sampai di Hudaibiyah, yang itu merupakan perjanjian Hudaibiyah, ya, perjanjian Hudaibiyah. Jadi kerana Nabi SAW itu dibalas, kerana Nabi SAW dengan para sahabatnya itu ditahan, tak boleh masuk ke kota Mekah, ya, maka ganti dia bagaimana? Gantinya pun ialah apa? Maka tahun depan Nabi masuk kota Mekah. Itu dia. Itu yang dimaksudkan apa? Wal hurumatu qisas. Walaupun peristiwa itu terjadi pada bulan haram. Itu dia, ya. Wal hurumatu qisas juga diperjelaskan oleh para alim ulama. Wal hurumatu qisas ialah apa? Al hurumat adalah perkataan plural daripada perkataan al-hurmatu, ya, al-hurmatu, al-hurmatu. Al-hurumat artinya apa? Banyak perkara-perkara yang dihormati. Berarti apa? Suatu perkara yang sangat-sangat mulia di dalam agama Islam, ya, di dalam agama Islam, maka ada balasannya. Kalau perkara yang mulia di dalam agama Islam itu dihalang. Itu dia, ya, dihalang. Maka kalau dihalang, Allah pun jelaskan, faman i'tada, kata Allah Taala, maka barang siapa yang melakukan pencerobohan ke atas diri kamu, ya, maka apa? Iaitu
maka cerobohlah kembali ke atas diri mereka. Ya, cerobohlah kembali tu bagaimana? Maksudnya apa? Bukanlah agama Islam ini mengajar kita untuk kita balas dendam. Tak, tidak. Ya, agama Islam tak mengajar kita. Nabi SAW tak pernah mengajar kita untuk balas dendam. Buktinya para jemaah sekalian, ya, Nabi SAW dulu dekat kota Mekah, banyak orang-orang musyrikin bermusuh dengan Nabi SAW. Tapi yang Allah Ta'ala memperjelaskan perkara yang mulia di dalam agama Islam ini, ada kisosnya. Kisos di sini apa yang dimaksudkan? Nabi nak masuk ke kota Mekah, nak melaksanakan ibadah umrah, tapi Nabi ditahan. Kan ibadah umrah suatu perkara yang mulia, suatu ibadah yang mulia. Tapi gara-gara Nabi ditahan, maka tahun selanjutnya, ya, kalau tidak silap saya dalam sejarah, apakah tahun yang ke-7 ke tahun yang ke-8 ke, begitulah para jemaah sekalian, ya, Nabi SAW pun masuk kembali ke kota Mekah. Tapi bila Nabi SAW masuk kembali ke kota Mekah, apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Di sini kita perlu faham sejarah. Ya, Nabi SAW boleh saja untuk bertindak dengan kekerasan. Sebab Nabi masuk kembali ke kota Mekah dengan umat Islam, yang mana umat Islam tersebut, sahabat-sahabat Nabi itu apa? Mereka menggunakan pakaian perang. Yang tahun lalu mereka datang bukan dengan pakaian perang, walah pedang pun, alat perang pun tak ada, semua dengan pakaian ihram. Ya, semua dengan pakaian ihram. Tapi kali ini Nabi masuk bukan dengan pakaian ihram, tetapi Nabi masuk dengan apa? Nabi masuk dengan pakaian perang dan dengan senjata lengkap untuk berperang. Tapi apakah terjadi peperangan? Tidak. Tak jadi peperangan, ya. Bahkan orang-orang Mekah sendiri bagaimana? Ketakutan. Sebab apa? Mereka berfikir bahawasanya apa? Habislah Muhammad serang kita. Ni Muhammad nak bunuh kita. Habis nyawa kita, harta kita, rumah kita, ladang kita, semua habis. Sampai ada daripada mereka apa? Masuk rumah, kunci tingkap, kunci pintu, semua menggigil ketakutan. Nabi SAW pun buat apa para jemaah sekalian? Ini akhlak Nabi SAW. Ya, akhlak Nabi SAW. Apa dia? Nabi bila masuk ke kota Mekah, ya, Nabi buat apa para jemaah sekalian? Nabi memerintahkan, ya, Nabi ada juga keterangan memperjelaskan Nabi masuk dalam Kaabah. Di dalam Kaabah ada berhala yang besar. Ada keterangan jelaskan ada 3 berhala yang besar. Maka Nabi tarik itu berhala dengan tongkat Nabi dan Nabi campakkan keluar, ya, daripada Kaabah. Ya, dan bila sahabat-sahabat nampak demikian, sahabat-sahabat pun buat apa? Keliling Kaabah ni semua, ya. Berarti apa? Kalau keliling Kaabah berarti apa? Dalam Masjidil Haram, dalam tanah haram, banyak berhala. Banyak patung-patung, macam-macam bentuk para jemaah sekalian. Semuanya dirobohkan oleh para sahabat. Ya, semua dirobohkan. Dalam sejarah memperjelaskan berhala yang ada di sekeliling Kaabah tu lebih daripada 100. Banyak. Ya, banyak para jemaah sekalian. Ya. Lantas Nabi pun apa? Nabi pun bersabda, kalau dalam bahasa Melayu macam ni lah para jemaah sekalian. Wahai penduduk ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Sebab kenapa Nabi sebut orang-orang Quraisy? Pada saat tersebut orang Quraisy ini adalah suku bangsa Arab yang paling mulia. Jadi Nabi SAW dari suku bangsa Arab yang paling mulia. Dan kalau kita kembali kepada sejarah, datuk Nabi iaitu Sayyidina Abdul Muttalib adalah apa? Adalah Presiden Kota Mekah. Masya Allah, ya, Presiden Kota Mekah. Beliau yang pegang kunci Kaabah para jemaah sekalian. Ya, beliau yang pegang kunci Kaabah. Ya. Maka Nabi pun memperjelaskan, wahai orang-orang Quraisy. Di Kota Mekah ada juga
suku-suku yang lain. Tapi kerana apa? Kerana kota Mekah senang cakap dijaga oleh penduduk Arab Quraisy, maka sebab itulah semuanya apa? Di bawah naungan Arab Quraisy. Maka Nabi jelaskan, wahai orang-orang Quraisy, barang siapa yang ada di rumahnya sendiri, dia aman. Barang siapa ada di rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni para jemaah sekalian adalah apa? Pada saat tersebut Abu Sufyan adalah ketua Mekah, presiden Mekah lah dikatakan, Nabi cerita. Ya. Barang siapa ada di rumah Abu Sufyan, aman. Barang siapa ada di dalam Masjidil Haram, tanah haram ini, aman. Pergilah kamu semua, kata Nabi. Idhabu, kata. Pergilah kamu semua. Kamu semua merdeka. Kamu semua bebas. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Satu soalan. Tahun yang lalu, Nabi kena halau tau para jemaah sekalian. Ya. Kalau bahasa kasar gitulah dia. Nabi kena halau. Ada tak Nabi masuk Mekah, Nabi bilang, kau keluar, kau pancung kepala dia, kau bunuh dia, kau harta dia, aku punya, kau gini. Tak. Nabi halau. Ya. Lantas, ya, diperjelaskan apa? Sayyidina Bilal pun azan. Dulu Sayyidina Bilal bila azan, Sayyidina Bilal kena lempar batu. Orang tarik Sayyidina Bilal, pukul Sayyidina Bilal. Tapi sekarang Sayyidina Bilal azan. Sayyidina Bilal pun azan. Bila Sayyidina Bilal azan, para sahabat-sahabat semua apa? Buka topi perang. Pedang semua buka. Baju perang semua buka. Sebab azan. Ya, sebab azan para jemaah sekalian. Nah, kita tengok pada ayat ini. Sesuai tak apa yang Allah Ta'ala jelaskan? Ya, kata Allah Ta'ala, barang siapa yang mencerobohi kamu, maka kamu cerobohinya seranglah. Dan ingat, wattaqullah, kata Allah Ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Tengok apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi melaksanakan takwa pada Allah Ta'ala. Dengan apa? Nabi apa? Nabi robohkan semua berhala-berhala. Nabi menjelaskan semua orang-orang yang ada dekat dalam tanah haram, dekat rumah masing-masing, dekat rumah Abu Sufyan, semua bebas, you are free. Itu nama dia bertakwa pada Allah Ta'ala. Nabi tidak membalas pun, walaupun satu helai rambut orang Arab Quraisy yang musuh dengan Nabi pun Nabi tak bakar, Nabi tak gunting, Nabi tak cabut. Tak ada satu pun yang luka. Tak ada satu pun yang diganggu oleh Nabi SAW. Tak ada satu. Tak ada satu. Bahkan Nabi mengajak semua orang, baik itu daripada bangsa Arab daripada suku yang paling rendah, ataupun bangsa Arab yang suku yang paling mulia, ataupun bukan bangsa Arab yang ada pada seketika itu, semua Nabi jelaskan apa? Nabi jelaskan apa? Kamu semua merdeka. Berarti apa? Nabi mengajak semua sama-sama, jadilah kamu dalam satu payung yang baik. Sebab itu ujung ayat yang ke-194 Allah jelaskan, wa'lamu, ketahuilah wahai kamu semua, wahai manusia, ya, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Berarti juga boleh faham kita di sini para jemaah sekalian, ya, kita kalau mau menegakkan agama Islam, menegakkan hukum Allah, menegakkan hukum syariat Islam, kita kena mula dari diri kita sendiri. Ya? Maksud saya bagaimana? Awak suruh orang buat baik tapi awak sendiri tak buat baik, macam mana? Awak suruh orang sembahyang tapi awak sendiri tak sembahyang. Awak tak ajak orang sama-sama sembahyang. Setakat, kau tak sembahyang patut apa? Ambil duduk, jom main sama-sama sembahyang. Nah, gitu maksudnya para jemaah sekalian. Ya, begitu
maksudnya. Dan menegakkan hukum syariat agama Allah, ya, dengan berperingkat. Tak boleh terus apa? Kau tak sembahyang bunuh. Tak boleh. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-190 hingga ke-194 ini, bila sebut bunuh, bila sebut perang, bila sebut bermusuh, ya, sudah beberapa kali saya mengatakan bahawasanya inilah dia cara berperang dalam Islam yang diperbolehkan, ya, yang mana beginilah seharusnya kita itu apa? Berperang. Dan lagi para jemaah sekalian, itu zaman Nabi SAW. Zaman kita sekarang ni para jemaah sekalian, sebenarnya berperangnya kita zaman sekarang ni dah tak payah menggunakan tulang, urat, dawai, tenaga. Maksud saya apa? Dah tak payah nak pergi gunakan apa, pedang ke sama, tak payah. Sekarang perangnya bagaimana? Perang ideologi. Ya. Sebab itu pengajian kita pada minggu yang lalu dan 2 minggu yang lepas, saya jelaskan. Kalau awak lihat kembali pengajian kuliah kita pada minggu lepas, ujung kuliah tu saya ada sebut, orang zaman sekarang memahamkan agama Islam itu bukan dengan kitab, bukan dengan guru. Akhirnya apa? Mereka memahamkan agama Islam itu menggunakan ideologi daripada social media. Akhirnya fahamannya salah. Bila fahamannya salah dan mereka menyangkakan itu fahaman yang betul, itu sudah apa? Sudah mula radikal. Akhirnya penghujungnya kalau tidak cepat dibantu, akhirnya dia akan jadi seorang ekstremis habis. Kalau sudah jadi seorang ekstrim, bahaya para jemaah sekalian. Sampai apa? Sampai dijelaskan bahawasanya apa? Orang kalau dah ekstrim, bagaimana? Engkau semua tak betul, aku seorang je betul. Siapa tak ikut cara aku, masuk neraka. Aku bunuh dia. Senang cakap, siapa tak ikut cara dia, halal darahnya dibunuh. Ini menurut fahaman dia lah. Fahaman kita tidak. Buktinya, waktu Nabi masuk kembali ke kota Mekah, ada orang kafir, ya, yang tidak beriman dengan Nabi SAW. Nabi bunuh ke? Tidak. Nabi tak bunuh. Nabi tak bunuh pun para jemaah sekalian. Nabi tak bunuh pun. Bahkan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi baikkan semua. Sebab itu dalam peristiwa ini, ya, juga diperjelaskan oleh para alim ulama, itulah yang dimaksudkan dengan apa? Peristiwa pembukaan kota Mekah, ataupun peristiwa penaklukan kota Mekah, ataupun peristiwa tahun yang terbuka, Amul Fatah katanya. Ya, lebih terperinci lagi kita boleh buka surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. 3 potong ayat saja. Tafsirannya, subhanallah. Ya, saya rasa pernah dulu, ya, sewaktu kita punya kelas tafsir ini, kita membaca juz ammah, ya, juz ammah, ya. Jadi pernah dulu saya sudah pernah mentafsirkan, ya. Alhamdulillah. Maka begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sudah jam 9 para jemaah sekalian, ya. 1 jam dah kita dah, ya. Pada ayat yang ke-195. Tak apalah, kita stop sampai di sini. InsyaAllah nanti minggu depan kita sambung kembali, insyaAllah, pada ayat yang ke-195, ya. 195, insyaAllah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari Khamis ini, pada hari Khamis malam Jumaat, kita tidak akan mengadakan bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi majlis kita tetap berjalan seperti biasa. Kita akan membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dan kita akan membaca
kitab nasihat agama, ya. Kenapa kita tak adakan bacaan Maulid pula? Sebab seperti mana kalender Majlis Rasulullah Singapura, setiap bulan minggu yang ketiga, hari Jumaat malam Sabtu, kita mengadakan Majlis Rasulullah. Tapi kerana biasanya kita mengadakan di Masjid Abdul Razak, ya, tetapi kerana masih lagi dalam situasi COVID, ya, tak boleh kita nak mengadakan di masjid, jadi kita tetap mengadakan secara istiqamah, ya. Kita mengadakan tapi secara online, ya, secara online insya-Allah, ya. Hari Jumaatnya nanti insya-Allah, ya. Jadi hari Khamis, ya, akan datang ini pengajian seperti biasa, tapi cuma tak ada bacaan Maulid. Tapi bacaan Maulidnya pada hari Jumaat malam Sabtu, Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah majlis akan bermula hari Khamis, dan hari Jumaat majlis akan bermula jam 8 malam. Ya. Para jemaah boleh mengikutinya melalui Facebook Majlis Rasulullah Singapura. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Dan sekiranya mungkin para jemaah ada niat untuk nak membacakan surah Fatihah, ya, nak minta doa, ya, berkat majlis Rasulullah untuk ahli keluarganya, mungkin baru dapat cucu ke, ataupun baru dapat anak ke, ataupun baru berumah tangga ke, ataupun ada ahli keluarganya yang meninggal ke apa, ya, bolehlah para jemaah message di Facebook Majlis Rasulullah, ya, ataupun boleh para jemaah message di Facebook saya sendiri, ya, Facebook saya sendiri, ya, memberitahu kepada saya, Ustaz, ini minta dibacakan Fatihah untuk siapa, namanya, hajatnya apa. Begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan pengajian kita. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mana kita dapat mengamalkannya. Dan terima kasih kepada para jemaah yang mengikuti pengajian ini secara live streaming, ya. Saya lihat komen dekat sini yang daripada negara kita Singapura, kita fahamlah, ya. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada mertua saya yang ikut pengajian saya, ya, dan juga ahli keluarga saya, dan anak-anak murid saya, dan jemaah-jemaah semua. Dan juga ada juga di antara para jemaah, ada yang daripada mana? Ada yang daripada Arizona, masya-Allah, jauh ni, ya, dekat Amerika ni, masya-Allah. Mudah-mudahan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang daripada Malaysia, ada yang daripada Indonesia, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti pengajian saya, ya. Minta maaflah saya tak pandai mana, sikit-sikit saja para jemaah sekalian, ya. Pengajian tafsir ni pun saya teruskan kerana ia merupakan amanah daripada arwah mak saya, ya. Asal usulnya pengajian tafsir ini banyak sekali dulu ada makcik-makcik, ya, nenek-nenek datang ke rumah saya untuk belajar mengaji dengan mak saya. Jadi mereka pun jelaskanlah, ya, kalau boleh kita bila mengaji Quran tu kita nak belajar tafsir sekali. Jadi asal usul tu saya mengadakan tafsir tu atas perintah daripada arwah mak saya, ya, sampailah sekarang ini para jemaah sekalian. Mudah-mudahan sama-sama kita doa, ya, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesihatan agar supaya pengajian tafsir ini berterusan, ya, berterusan, dan mudah-mudahan pengajian tafsir ini walaupun tiap-tiap minggu 2-3 potong ayat, mudah-mudahan kita dapat khatamkan Al-Quran 30 juz, insya-Allah para jemaah sekalian, ya. Insya-Allah. Boleh ke khatam? Boleh. Pelan-pelan para jemaah sekalian. Tengok, kalau kita nak baca ini surah Al-Baqarah, tengok dekat dalam kitab kita ni, pelita Al-Quran ni tebal ni macam-macam sekalian. Kalau kita nak baca dari awal sampai habis, 1 kali 2 kali baca, memang tak larat. Saya pun tak larat. Tapi kalau kita sikit
Dan bila saya tengok, saya pun terkejut tadi ya, waktu petang bila saya tengok, dah sampai muka surat 200 lebih, masya-Allah dah. Berarti apa? Dah separuh kitab dah pakai jemaah sekalian. Masya-Allah. Subhanallah ya. Begitulah dia para jemaah sekalian ya. Sebab itu dalam setiap pengajian selalu saya mulakan apa? Kita sama-sama doakan kedua orang tua kita kan ya. Jadi supaya apa? Ilmu kita pun berkat ya. Berkat dengan apa? Kita mendapatkan ilmu yang berkat dengan berkat orang tua, dengan berkat guru-guru. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Dan sering juga saya jelaskan apa? Dengan berkat semua umat Islam. Begitu dia ya. Hakadha, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berkatkan kita. Baik para jemaah sekalian, saya cukupkan sampai di sinilah pertemuan kita. InsyaAllah kita akan ketemu pada minggu hadapan, kelas tafsir kita pada hari Ahad jam 8. Dan juga jangan lupa insya-Allah hari Selasa ini ya, pengajian hadis, kuliah maghrib, anjuran Masjid Abdul Razak ya, yang selalu tiap-tiap hari Selasa lepas maghrib saya mengajar kuliah maghrib, tapi kerana Covid saya mengajar secara online. Jangan lupa para jemaah sekalian ya. Itu kuliah maghrib Masjid Abdul Razak tu tak dapatlah saya nak mulakan pukul 8 ya, sebab selepas maghrib kuliah saya, selepas isyak ada kuliah ustaz yang lain pula. Jadi insya-Allah lebih kurang dalam jam 7.30 gitu saya dah mulalah insya-Allah ya. Dan juga jangan lupa pengajian kita secara online juga pada hari Khamis ini malam Jumaat, dan juga pada hari Jumaat malam Sabtu. Begitulah dia para jemaah sekalian. Baik, saya akhirilah pengajian kita ini. Mari dengan sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan pengajian kita, berkatkan hidup kita, ampunkan dosa-dosa kita, rahmati kedua orang tua kita dan guru-guru kita dan semua umat Islam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakit COVID-19 ini yang sedang melanda dunia. Dan juga mudah-mudahan sesiapa yang telah pun mendapatkan vaksin COVID-19 ini dan yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 ini, mudah-mudahan vaksin tersebut dapat menyelamatkan kita daripada jangkitan COVID-19. Wa ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.